Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus kepada Kepala BIM 48 Butiran 020100 Kebajikan Masyarakat. Saya melihat ada sedikit peningkatan dalam peruntukan ini. Di sini saya ingin membangkitkan mengenai keperluan untuk menaik taraf ataupun bangunan baru yang diperlukan untuk JKM Bentong. Kerana keadaan JKM Bentong pada ketika ini adalah sangat sesak dan padat, dan malah kawasan ini juga mudah dimasuki air dan mudah dimasuki air ketika hujan lebat dan sebagainya. Malah ia juga tidak mencukupi ruang-ruang untuk menyimpan barang-barang keperluan dan barang-barang untuk diberikan kepada penerima. Malah sewaktu lawatan saya ke JKM Bentong, saya lihat penuh fail-fail daripada permohonan dan sebagainya yang penuh di sekeliling, di dalam kawasan pejabat dan di sekitar, di atas lantai dan sebagainya. Jadi saya lihat adalah satu keperluan untuk JKM Bentong mendapat satu ruang yang lebih selesa, bukan setakat untuk pegawai dan staf-staf di JKM Bentong, malah untuk orang ramai yang datang ke pejabat untuk memohon bantuan dan sebagainya. Yang kedua ialah keperluan logistik. Bentong adalah kawasan yang kerap dilanda bencana banjir dan sebagainya. Jadi saya kira keperluan untuk kenderaan yang baik, yang mampu berfungsi dengan baik, dengan selesa untuk anggota, untuk pegawai dan staf ini bergerak ke sana kemari adalah amat penting untuk kita utamakan. Keterutamanya dalam keadaan kecemasan untuk meredah banjir yang mungkin baru berlaku dan sebagainya. Kepala BIM 48 Butiran 030400 kurang upaya pemulihan dalam komuniti PDK. Saya melihat ada peningkatan di dalam perbelanjaan, namun saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah pihak kementerian mempunyai perancangan untuk menukar lantikan kontrak kepada lantikan tetap kepada penyelia dan petugas PDK ini? Jika kita lihat, penyelia dan petugas ini bekerja daripada 8 pagi ke hingga jam 4 petang dan sebagainya. Dan kita lihat tanggungjawab mereka ini adalah sangat besar juga, di mana mereka perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk menjaga, memantau serta melihat dan memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada anak-anak istimewa ini yang bekerja. Malah jika kita dan saya faham mungkin kalau tidak boleh diberikan lantikan tetap, namun begitu boleh diberikan allowance, orang kata bonus secara tahunan bagi menghargai jasa-jasa yang telah dilakukan oleh pihak penyelia dan petugas PDK ini. Dan kita lihat PDK-PDK pada hari ini juga ada yang sudah semakin padat dengan banyaknya anak-anak istimewa ini untuk masuk menyertai PDK-PDK yang ada. Malah ada yang tidak dapat sertai kerana terlalu padat dan perlu pergi ke tempat yang lebih jauh. Jadi saya rasa keperluan ini perhatian perlu diberikan juga kepada petugas dan juga penyelia-penyelia PDK di seluruh Malaysia khususnya. Butiran 030500. Bentong, tanya Bentong sikit boleh tak? Okey, boleh. Isu rumah kebajikan ni saya nampak Bentong kan, macam saya di Selayang ni lah. Ada kadang-kadang ni kan bila kita nak hantar ni kadang-kadang jawapan yang kita terima daripada rumah-rumah kebajikan ni penuh. Dah penuh, dia suruh kita pula cari. Kita mana nak menengok longkang, nak menengok parit, nak menengok padang kan. Rumah kebajikan ni suruh kita pula cari. Jadi nak minta sikit pandangan daripada Bentong soal berkaitan dengan rumah-rumah kebajikan yang penuh ni. Sila Bentong. Terima kasih Hulu Langat. Saya setuju dengan Hulu Langat, selain rumah kebajikan, PDK dan sebagainya ini, saya harap pihak kementerian boleh lihat dengan lebih mendalam lagi di mana keperluan-keperluan yang diperlukan bukan setakat daripada pegawai-pegawai penyelia dan sebagainya, tetapi daripada orang ramai yang memerlukan perhatian. Seterusnya butiran 030500, 030600, 030700. Saya lihat tiada kenaikan dalam belanjawan ini, namun begitu saya ingin tahu apakah cara agihan yang dibuat pada ketika ini dan berharap pihak kementerian memudahkan cara agihan dan tidak terlalu banyak birokrasi dan syarat-syarat yang dikenakan. Butiran 031400 membanteras pemandangan orang. Saya ingin bertanya bagaimanakah peruntukan ini diagihkan dan mohon perincian yang lengkap. Seterusnya butiran 032100, subsidi ujian mamogram. Butiran 032200, subsidi ujian saringan kanser cervix. Saya ingin pencerahan daripada pihak kementerian bagi tahun 2022, berapa ramai yang telah menggunakan servis ujian mamogram dan saringan kanser cervix ini, dan untuk tahun 2023, apakah perancangan pihak kementerian supaya ujian saringan untuk kanser cervix dan mamogram ini boleh terus mencapai target agar lebih ramai wanita di luar sana, terutamanya wanita di luar bandar, di Kedah, di kampung, masyarakat orang asli dan sebagainya dapat manfaat
akan dapat manfaat dan mendapatkan rawatan awal ini. Sikit lagi. Seterusnya, Kepala P48 butiran 00300 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKM. Kalau dilihat, peruntukan ini tahun ini agak sedikit berbanding tahun lepas. Jadi saya ingin cadangkan agar LPPKN agak lebih agresif dan pelbagaikan lagi publicity supaya ramai orang tahu perkhidmatan yang disediakan oleh LPPKN ini. Kerana program-program yang dijalankan oleh pihak LPPKN ini sangat baik dan sangat bagus sebenarnya untuk masyarakat, khususnya wanita dan keluarga di luar sana. Dan yang terakhir ialah butiran 01200 iaitu pengkomputeran KPWKM. Saya ingin tahu perturukan ini digunakan untuk mengemaskini sistem penerimaan bantuan sedia ada. Kerana kalau kita lihat ada yang bantuan tercicir dan sebagainya, dan saya ingin tahu bagaimanakah cara peruntukan ini digunakan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih.